سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan Imam Bilal, ahli jawatankuasa Masjid Abidin, sidang hadirin muslimin muslimat, begitu juga sidang pendengar Terengganu FM Slot Hidayah Nur Ramadan. Jadi insya-Allah untuk tengah hari ini saya akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan taubah. Dan insya-Allah saya akan pergi kepada pembicaraan rukun taubah. Pembicaraan rukun taubah. Cuma sebelum daripada pergi kepada pembicaraan rukun taubah, saya akan mengulangi balik yang saya bicara minggu lepasnya. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala membahagikan dosa kepada dua bahagian dosa. Yang pertama dosa usuluddin, yang kedua dosa furu'uddin. Dalam kitab Penawar Bagi Hati diterus pergi kepada dosa ada tiga jenis dosa. Tiga jenis dosa kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang pertama. Yang kedua, dosa dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan, puasa, sembahyang, zakat contohnya. Kemudian yang ketiga, dosa yang berkait dengan sesama anak Adam. Itu dalam kitab Penawar Bagi Hati. Adapun dalam kitab Minhajul Abidin, kitab Penawar Bagi Hati dihimpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang mana kita tasawuf ahli sunnah wal jamaah, kita mengikuti jalanan Imam Ghazali. Imam Syafi'i itu ahli sunnah wal jamaah dalam bab fiqh. Imam Asy'ari, Imam Maturidi itu ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid. Jadi ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tasawufnya adalah mazhab jalanan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi kitab Arba'in fi Usuluddin kitab Imam Ghazali, Minhajul Abidin pun kitab Imam Ghazali. Pembicaraan berkaitan dengan ketaatan batin, yang mana taubah adalah ketaatan batin. Taubah bukan ketaatan zahir. Taubah bukan memperbanyakkan istighfar. Itu zikir yang disunatkan taat zahir. Taubah bukan ianya semayang sunat taubah. Itu taat zahir. Itu bukan taat batin. Tetapi tidak dinafikan hukum. Disunatkan perbanyak istighfar. Lepas mayang kita istighfar 3 kali contohnya. Perbanyakkan istighfar itu tuntutan yang kita tak nafikan, tapi itu tuntutan sunat. Zikir lisan, amal zahir itu bukan rukun taubah. Taubah adalah ketaatan batin dalam ilmu tasawuf. Jadi Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, Ghazali bahagi dosa kepada dua dosa usuluddin, tapak agama. Yang kedua dosa furu'uddin. Furu' ni cabang agama.
Furu'uddin ni merangkumi fiqh taat zahir, merangkumi tasawuf taat batin. Itu dipanggil furu'uddin, cabang agama. Satunya usuluddin, yang mana terkadang ilmu pun dinama ilmu usuluddin. Ialah ilmu tauhid ibu nama juga, ilmu usuluddin bubuh nama juga. Dua ni lah hak nama yang masyhur, walaupun ada beberapa nama yang lain. Cuma kadang-kadang kita disebut nama ilmu sifat 20. Kadang-kadang juga letak nama gitu. Tapi nama yang biasa disebut adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, tapak agama. Jadi dosa hak usuluddin ni pula Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dia bahagi dua pula. Satunya dosa usuluddin dengan pegangan-pegangan yang kafir. Yang kedua, dosa usuluddin dengan pegangan-pegangan yang fasik lagi bid'ah, dia panggil. Pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Satunya dosa usuluddin, pegangan yang kafir. Orang Islam dalam kitab tauhid, dalam kitab usuluddin membicarakan barang siapa beriktikad begian, maka tidak ada khilaf ulama, ini pegangan yang kafir. Dia panggil kafir ijma' ulama. Barang siapa di sini bukan penyembah berhala, itu tak masuk bicara awal-awal. Ini orang Islam yang berpegang dengan iktikad yang kafir ijma' ulama. Itu satu. Manakah pegang yang kafir ijma' ulama? Kena kenal molek tu, kena ngaji molek, kena belajar molek. Sebab saya pernah terjumpa orang yang tidak pernah tinggal puasa, tidak pernah tinggal semayang, tapi malangnya beriktikad dengan iktikad yang memang kafir ijma' ulama. Gebah lah. Berjerit lana lah kita kata. Tapi alhamdulillah sempat bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sempat bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu fardu ain, kita mengetahui pegangan-pegangan yang salah tadi contohnya, itulah sebesar-besar kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka jalan menyedarkan seseorang dengan akidah yang salah, mengembalikan seseorang dengan akidah yang sebenar. Bayangkan seseorang yang tidak pernah tinggal puasa, tidak pernah tinggal sembahyang, tetapi berakidah dengan akidah yang kafir ijma' ulama. Puasa memang tidak sah, sembahyang memang tidak sah, zakat haji memang tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Bertaubah kemudian, alhamdulillah, Tuhan buka jalan ilmu. Bertaubah kemudian, puasa, sembahyang, zakat, haji wajib diqadakkan kembali. Hak pergi Mekah tu tak ada lagi. Hak sekali kewajipan sama hidup tu. Hak kewajipan sekali sama hidup belum lagi tertunai. Walaupun kemungkinan pergi ke Mekah sudah berulang kali. Itu kalau berpegang akidah kafir ijma' yang saya sebut tadi. Saya pernah terjumpa yang seumpama ni. Yang kedua, pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Ni cukup ramai. Bayangkan kita ambil pengajaran. Kita berada di 10 akhir Ramadan. Dia panggil pecutang yang terakhir. InsyaAllah zahir batin kita sudah terlatih selama hampir 1 bulan. Hati kita lebih tenang, hati kita lebih terbuka, hati kita tidak lagi sombong, angkuh, degil, riak, ujub. Mudah-mudahan. Jadi dengan hati yang lembut, insya-Allah, dengan apa pengajaran kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita, dan apa yang berlaku kepada orang lain kita jadikan sebagai satu pengajaran yang besar.
berpuasa puluh-puluh tahun. Kemudian barulah mengetahui pegangan yang dipegangi daripada Umar Baligh, pegangan yang sangat jelas nyata, pegangan yang sesat. Sangat jelas nyata, tapi jahilnya ilmu usuluddin, ilmu yang pertama, berpegang dengan akidah yang sangat jelas sesat dia. Yang sangat jelas bercanggah dengan rukun iman yang keenam. Sangat jelas. Rukun iman yang keenam, baik iman dan ta'ah, qada dan qadar, jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar. Untung baik, qada dan qadar. Untung jahat, qada dan qadar. Itu ayat orang tua. Untung di sini bukan untung rugi ni. Untung dia panggil apa? Nasib. Itu untung nasib. Bukan untung larang rugi, bukan ni. Tapi ayat orang lama, untung baik, qada qadar. Untung jahat, qada qadar. Jelas. Rukun yang keenam. Tiba-tiba berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat, bukan qada dan qadar. Ini akidah yang sesat ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ni setengah ulama mengatakan kafir akidah ni. Kekal ke selama-lamanya. Yang berpegang dengan akidah yang sesat, yang sangat jelas, yang sangat nyata, yang sangat terang, duduk di masjid bertahun-tahun dah, berjemaah dalam waktu bertahun-tahun dah, puasa Ramadan 50 tahun lebih dah, semayang tak pernah tinggal. Bayangkan. Walaupun pada muktamad, pegangan ni pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, pegangan yang berdosa besar. Tinggal puasa dosa besar, tinggal semayang dosa besar, berjudi, minum arak, berzina, kita maklumlah dosa besar. Riak, ujub, takabur, dosa besar. Tapi sebesar-besar dosa tak boleh banding dosa besar akidah. Tak boleh nak banding dengan dosa besar akidah. Yang khilaf pada kafir. Yang khilaf pada kafir. Satu pandang mengatakan kafir mereka yang berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar. Yang mana dosa besar ni malaikat akan catat setiap saat. Walaupun ketika berada di bulan Ramadan, bulan yang suci sekalipun. Bayangkan. Malaikat catat dosa besar setiap saat di bulan Ramadan. Adakah Ramadan diterima oleh Allah? Kita bersembahyang serta dengan akidah yang sesat. Malaikat catat dosa besar akidah yang sesat. Di saat kita sembahyang, adakah sembahyang kita diterima oleh Allah? Kita pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah dengan akidah yang sesat. Adakah haji umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab malaikat catat dosa besar setiap saat. Dengan pegangan yang salah ni, salah yang kita apa tak makul dia panggil. Tak makul. Tak logik. Tak logik. Saya tekan dalam bab ilmu akidah ni belas-belas tahun. Permulaan saya tak tekan mana. Tetapi permulaan yang saya terjumpa, orang yang berpegang dengan akidah salah dalam perkara jahat. Saya sendiri pun terkejut. Sebab apa? Tak logik. Saya sendiri pun terkejut. Tak logik. Mana mungkin? Sebab baik jahat itu tajuk rukun iman yang keenam. Ke macam mana? Tak sebut gitu. Perkara baik qada qadar, perkara jahat qada qadar. Itu rukun yang keenam. Jadi pelik. Ini akhir zaman. Orang yang rupa agama tapi jahil ilmu fardu ain. Ambil pengajaran molek. Walaupun dalam bab pegangan yang sangat simple, hanya rukun iman yang keenam jua. Macam mana pula nak bicara berkaitan dengan ikhtiar dan usaha?
ikhtiar dan usaha. Ahli sunnah wal jamaahnya macam mana? Qadariyah, akidah yang pasti, yang bid'ah macam mana? Jabariyah, akidah yang pasti, yang bid'ah macam mana? Untuk memastikan kita betul-betul berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bab ikhtiar dan usaha. Cuma dalam bab ikhtiar usaha ni, dia kena perici kod lain. Hak perkara jahat, qada' tak payah perici dah. Itu dia rukun yang kenang. Tapi, hak jelas nyata seumpama tu pun boleh salah. Macam mana perincian berkaitan dengan ikhtiar dan usaha? Macam mana perincian? Berpegang saja dengan akidah qadariyah ataupun jabariyah yang bercanggah dengan akidah suratul Fatihah. Fatihah yang kita baca dalam sembahyang akan melaknat kembali. Sembahyang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak memahami akidah Ahlussunnah Jamaah dan bab ikhtiar dan usaha, nak memelihara diri daripada akidah qadariyah jabariyah, kita kena memahami akidah yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Faham akidah yang terkandung dalam suratul Fatihah, maka akan berpegang dengan akidah Ahlussunnah Jamaah dalam bab ikhtiar dan usaha, tidak akan berpegang dengan akidah qadariyah dan jabariyah yang memang terpesong dengan akidah suratul Fatihah. Sebaliknya, walaupun suratul Fatihah qari sekalipun, tapi akidahnya bercanggah dengan akidah suratul Fatihah, suratul Fatihah akan laknat kembali. Kita bulan Ramadan diceritakan kelebihan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan diceritakan kelebihan membaca Al-Quran. Kenapa lebihnya membaca Al-Quran? Sebab Al-Quran itulah akidah kita. Al-Quran itulah pakaian zahir dan batin kita. Al-Quran selebih-lebih zikir. Besarnya fadilah membaca Quran di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu akidah kita. Al-Quran itulah pakaian zahir batin kita. Al-Quran itulah yang melahirkan kita sebagai termasuk dalam golongan allazina amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan amal soleh, syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah lebihnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tetapi kalau hanya membaca Al-Quran sahaja tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran, tanpa menunaikan perintah zahir batin dalam Al-Quran, Quran akan laknat kembali. Tidak ada kelebihan pun membaca Al-Quran tanpa berakidah, beramal zahir batin dengan Al-Quranul Karim. Bukan hanya baca Quran. Terkadang sebut hanya baca Quran sahaja. Akidah Quran macam mana? Orang mengajarlah ilmu tauhid ke apa ke, dia tak peduli. Dia baca Quran. Orang mengajar kitab tauhid. Ada satu pengajian kuliah maghrib. Dia mengajar kuliah maghrib. Adalah hamba Allah tu sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Tak jauh mana dengan meja dia. Sembahyang sunat. Lepas main sunat. Bukan ba'diyah maghrib ni. Ba'diyah maghrib habis dah, sudah belaka dah orang lainnya. Mungkin sembahyang sunat awabing barangkali. Lepas serakaat. Hak ramai-ramai tu pakat tengok je. Tak kata apa orangnya. Sebab apa? Orang pun tak berani nak tanya. Sebab kurang siomang lah dia panggil. Kurang siomang pemikiran agama. Otak dia siomang, tapi pemikiran agama dia tidak siomang, tidak warah. Tak ada orang tu. Tapi orang tanya dalam FB tu, ustaz ngajar apa sebenarnya? Yang orang siapa main sunat dekat meja ustaz, saya mengajar tauhid sifat 20 dia kata. Lepas tu ada satu kuliah maghrib tu, dia mengajar kitab ayah haji orang tua wa halaqah Quran di luar. Wa halaqah Quran di luar. Ngajar kitab tauhid. Orang tu halaqah Quran di luar. Dia pun berhenti mengajar. Inilah kita pakat dengar orang ngaji Quran di luar. Sebab suara ngaji Quran tu masuk ke dalam, sebab dia wa halaqah. Dia bukan seorang. Kalau seorang tu biasa je. Atau biasa je kuliah maghrib lah. Start je baca kitab, dia baca Quran. Wallahu a'lam dia tutup Quran. Itu biasa je, tapi seorang. Dia tak ganggu orang. Tapi orang panggil apa? Pemikiran yang tidak normal.
Norma macam mana kuliah maghrib semuanya orang tak ada telinga mendengar. Dia seorang je baca Quran. Mana yang norma, mana yang tidak norma. Mana yang norma, mana yang tidak norma. Yang ramai-ramai duk dengar tu tidak norma. Dia seorang je hak bagus, hak norma. Jadi seorang je baca Quran. Orang lain semua dengar belaka. Mana hak norma, hak mana tak norma. Tapi yang tak norma ni, hak akal tak norma ni, dia kata orang lain tak norma. Macam orang gila lah. Orang gila kan? Orang lain gila, dia tak gila. Ini sama ni. Dia rasa macam, oh dia hebat. Orang lain dengar belaka. Saya baca Quran. Ada ni. Mungkinlah orang ni masa di sekolah dulu, dalam kelas, bulan Ramadan kan, cikgu mengajar sains, matematik, dia baca Quran dalam sekolah barangkali. Lepas tu dia main masjid, orang ceramah apa pun dia baca Quran. Sebab masa sekolah dulu, bulan Ramadan, dalam kelas cikgu ajar sains matematik je, ilmu dunia, dia pun baca Quran. Gitu barangkali tau. Dan macam mana dia mari masjid, orang tengah kuliah agama, dia baca Quran seorang diri, dia rasa macam dia normal. Ini orang yang tidak makul, dia panggil tak masuk akal. Orang yang pemikiran agama dia terpesong orang panggil. Orang seumpama ni lah, kalau bawa keluarga nanti pun orang noh keluarga. Sebab orang ni orang yang tidak normal pemikiran agama, dia tak kenal agama. Jadi mengajar kita tauhid dia halaqah luar, ustaz tu minta kita berhenti dululah dengar dia ngaji Quran luar tu. Lepas tu luar tu sedar dia pun tutup Quran, baliklah ke rumah. Muka ni orang panggil apa kita panggil? Mulut dia tu mana? Mucung tu mana boleh ikat. Tak puas hati ni ustaz tegur dia ni. Sebab dia halaqah Quran di luar. Di luar dah dikira bukan dalam tempat orang mengajar. Tapi oleh kerana ramai, suara tu masuk ke dalam. Terganggu orang mengajar. Tapi sebenarnya mana hak wajib fardu ain? Belajar sifat 20. Itu akidah Quran yang kamu baca. Yang kamu baca Quran tu itu zikir yang disunatkan. Maknanya kalau orang zaman sekarang kan, orang zaman sekarang jangan main. Dia ambil TikTok mungkin. Dia ambil TikTok, dia ambil telefon kan. Dia pun masuk dalam TikTok. Diminta kepada keluarga siapakah yang mengenali orang tua-tua yang tidak normal ni, yang berada di masjid supaya beri obat. Dia mungkin lupa makan obat. Wallahu a'lam. Akidah Quran tu. Hak taat zahir batin dalam Quran. Sebab itulah Quran sebagai zikir. Jadi kalau hanya membaca Al-Quran, ini baca Quran dengan ilmu ni. Terkadang orang mengajar baca Quran, tanya orang masjid, dah dia hebat sangat ke baca Quran? Orang mengajar dia baca Quran ni, baca Quran tak betul mana pun. Tak betul mana pun. Tapi dia perasan lah. Oh, dia khatam Quran, dia khatam Quran. Tapi ilmu fardhu ain tauhid fiqh letak di mana? Tak pernah peduli. Ini apa panggil apa ni? Orang yang tidak memahami. Ini berkaitan hukum hakam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan berpuasa, bersemayam ni kita ambil pengajaran. Mungkin minggu ni tak sempat lagi nak masuk ada rukun taubah. Cuma kita pergi kepada dosa usuluddin. Dengan pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah. Faham bid'ah? Bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan yang sesat. Tahlil, talqin, sunat ke bid'ah. Wirid lepas sembahyang agama sunat ke bid'ah. Baca kunut subuh tu sunat ke bid'ah. Tu kecil je. Nak buat, tambah, tak payah. Itu macam mana? Talqin, tambah, alhamdulillah. Sebab apa? Boleh balik cepat. Tahlil tambah, alhamdulillah. Malam-malam kita tak mau pergi rumah orang. Tak ada orang dia. Dia tambah talqin. Lepas ke bumi, terus bangun balik. Mujur, bagus. Dia kata, alhamdulillah. Orang sibuk. Itu benda kecil je, furu' agama tu. Itu ibadah tu. Ini bid'ah i'tiqad ni, yang khilaf pada kafir. Berpuasa Ramadan, bersembahyang, mengerjakan jinak murah, tapi dengan akidah yang fasik lagi mubtadi'. Dosa usuluddin. Bila menyedari, kemudian tu bila selepas belajar fardu ain ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Berarti baligh dalam keadaan jahil ilmu fardu ain yang pertama, jahil ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Akhirnya hak tadi, pekerjaan yang sangat terang, yang sangat jelas di tajuk rukun ke-6,
qada dan qadar Allah, tiba-tiba berpegang tidak ada qada dan qadar Allah pada perkara jahat. Nak letak di mana? Bermula dari umur baligh. Tidak diajak oleh ibu bapa terdahulu dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berpuasa, bersembahyang. Hak ni puasalah tiap-tiap tahun pun tidak akan ada sebarang peningkatan. Tapi saya sebut tadi satu laginya, bab ikhtiar dan usaha. Memastikan kita akidah suratul Fatihah. Mati molek akidah suratul Fatihah. Ummul Quran, ummul kitab. Tidak ada Nabi kata satu surah yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Kita biasa sebut surah lebih ni Qul Huwallah, Kuliah, Yasin. Lebih belaka tu, lebih belaka. Tapi kenapa tak pernah sebut kelebihan suratul Fatihah? Macam mana nampak lebih suratul Fatihah? Yang wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Bayangkan? Adakah Qul Huwallah, Kuliah, Yasin wajib baca dalam sembahyang? Ini wajib baca dalam sembahyang ni. Tiap-tiap rakaat wajib kena baca. Maka tidak ada satu surah pun kata Nabi SAW yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Yang dipanggil Ummul Quran, Ummul Kitab. Yang mana 7 dasar utama yang terkandung dalam suratul Fatihah, dia terkandung dalam satu Al-Quranul Karim. Tapi macam mana dengan akidah suratul Fatihah berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba, yang mana tidak berpegang dengan akidah yang terpesong Qadariyah ataupun Jabariyah. Itu dosa pegangan yang pasti lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar. Itu hak dosa yang pertama, usuluddin. Barulah pergi kepada dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Tapi memang saya biasa sebutlah dalam kuliah saya, hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Kita orang tua dulu masyhur nama Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Orang dahulu masyhur. Orang sekarang tak kenal. Tak kenal Qadariyah tu apa dia, Jabariyah tu apa dia. Orang tua kita Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Perkataan ni saya dengar pada masa budak-budak lagi. Tapi apa benda tak tahulah. Apa dia Qadariyah, apa dia Jabariyah, tak tahu. Tapi perkataan tu dengar dah daripada budak-budak. Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah dalam bab ikhtiar dan usaha. Macam mana pegangan Ahlussunnah wal Jamaah? Akidah suratul Fatihah. Jadi nak bertaubat kepada Allah daripada dosa usuluddin, balik kepada ilmu yang pertama, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, qadar sekurang-kurangnya qadar fardu ain. Kena belajar molek kitab tauhid sifat 20. Kena satu kitab kitab tauhid sifat 20. Kita ilmu dunia kita boleh cerita. Kita belajar tahap menengah, tahap tinggi, tahap universiti, kita boleh cerita ilmu dunia. Yang sekarang ni kita sudah tinggalkan. Tahap mana ilmu sifat 20 kita belajar? Ilmu dunia, tahap menengah, tahap tinggi, tahap universiti, boleh cerita. Sifat 20, tahap mana yang kita belajar? Pastikan kita belajar betul-betul ilmu fardu ain tauhid untuk memastikan kita selamat daripada akidah yang kufur dan selamat daripada akidah yang fasik lagi mubtadi'. Yang mana taubah yang pertama daripada dosa usuluddin, barulah pergi kepada taubah daripada dosa furu'uddin. InsyaAllah saya akan bicara minggu hadapan hak berkaitan dengan dosa furu'uddin, cabang agama, sama ada dosa dengan Allah tinggal kefarduan, ataupun dosa dengan Allah yang berkait dengan kesalahan sesama anak Adam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.